Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan rahmatnya juga kita dipertemukan dalam podcast ini Ustaz bersama kita ni Ustaz Nasyid bin Haji Supri dan saya Abdul Khalik bin Awak. Hari ini kita ni santai-santai berbincang mengenai dengan masalah isu yang sekarang ni macam bangkit lagi semula pasal wang ajaib ni Ustaz. Dan ia melibatkan, saya kami menceritakan hal ni, ia melibatkan public figure yang kita ni jadi satu fitnah yang boleh membawa kepatalan lah, bahaya. Pasal ada sudah kejadian-kejadian yang sampai ada yang tertipu, sampai ada yang takut. Sini tadi bincangkan dulu. Kita ni minta penerangan dulu Ustaz Nasyid tadi. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Ustaz Khalik. Akan bercakap sedikit sajalah mengenai dengan isu yang semakin menjadi-jadi istilahnya Ustaz. Sebenarnya akan bercakap mengenai dengan wang ajaib ni. Saya masih ingat video pertama yang dikeluarkan mengenai dengan wang ajaib, terutama sekali video saya lah tu. Yang saya masih ingat Ustaz masa tu 8 hari bulan Mei tahun 2024. Jadi artinya video tu sudah dikeluarkan untuk men-scam orang, masyarakat kita ni dan sebagainya. Tahun lepas sudah. Jadi masa mula-mula itu terkejut lah Ustaz. Saya masih ingat masa tu petang 2:30, duduk-duduk di office, tiba-tiba ada kawan message. Ni kawan itu nyarah grup di message-nya. Ya, benar kan ni video mu ni nya? Mula-mula saya anggap cematu saya lah. Saya anggap macam perhibunan. Biasalah sudah punya Ustaz sama kawan-kawan ni. Kadang-kadang benda serius pun jadi benda serius. Tapi sudah saya masuk link tu, saya lihat video saya. Masa tu saya masih ingat rampai pagi tu. Rampai pagi. Masa saya menyampaikan segmen tazkirah mengenai dengan claw machine. Hukum claw machine. Tapi di-AI-kan dengan dengan diubah. suara wang ajaib. Ya, Sama sudah lagi tu. suaranya tu. Mula-mula dalam berapa saat tu saya ada perasan lah. Sebab mula-mula memanglah mukadimahnya apa. Tapi sudah kan seminar tu, kenapa dia cerita pasal wang ajaiban ni? Itulah mula saya terkejut tu. Kemudian banyak orang men-tag saya, rupanya sudah viral banyak di Facebook dan sebagainya kan. Lepas tu malamnya tu saya buatlah laporan ke balai polis. Bayangkan Ustaz, saya fikir buat laporan ni Ustaz sekejap ngewah. Rupa-rupanya saya sampai di balai masa tu pukul 10 malam. Saya bawa isteri saya masa tu, saya kata isteri saya, dia betah ni, sekejap saya ni. Mungkin dalam 10 minit, 15 minit. Buat statement lagi. Buat statement, rupa-rupanya Ustaz duduk di sana, pukul 11, 5 minit, 11, 10 minit, baru habis lah. Rupanya mengambil statement ni sejam. Lebih kurang sejam lah. Batah ya Allah. Macam-macam disiasat daripada A to Z kan. Dari mana video ni diambil, berapa dan sebagainya. Lepas tu Ustaz, lama-lama, mula-mula saya ingau je lah. Sebab ramai orang tertipu juga. Bayangkan, ada orang mentransfer 200.5, ada orang mentransfer sampai 1,000 lebih. Masya Allah. Ada yang ribu-ribu. Tapi ya itulah. Jadi ingau lah sebenarnya kan. Sampai ada orang menasihati supaya ada sesuatu yang dibuat. Tapi Alhamdulillah, kita ni punya jabatan kita ni Persatuan Islamiyah pun sudah mengambil tindakan memberigakan juga. Alhamdulillah. Kemudian Kementerian Agama pun ada juga memberigakan. Kemudian bila saya perhatikan laman website ataupun media sosial RTB pun ada memberikan. Alhamdulillah, terima kasih. Cuma yang bagi ngau masa ni, kenapa masih lagi ada Ustaz? Kurang terpedaya ni wah. Masih lagi ada orang terpedaya. Sedangkan kalau kita ni perhatikan video tu, memang dalam video tu bukan orang lain tu, diri sendiri ya. Dan suara pun sama juga. Boleh saya katakan sama lah. Cuma kenapa kita ni ada perasan? Kalau tadi benar-benar perhatikan video tu, kalau saya berceramah, saya akan bercakap bahasa lain selain daripada bahasa Brunei. Ada bahasanya tu. Masuk negara jiran tadi punya bahasa bercampur, mix. Sikit lagi. Ya tu. Jadi kita sabut. Kali enggak. Ya tu, tapi itu bahasa negara-negara jiran kita ni Jadi kalau orang perasan di sana sudah nampak ada unsur penipuan. Satu. Kan. Kemudian saya faham. Mungkin ada sedikit daripada kalangan kita ni terlalu orang kita ni Ustaz istilahnya desperate ataupun terdesakan duit ni Kita kata ni mesti berhati-hati ni ya.
Bukan saya video saya, tapi ada lagi video rakan-rakan yang lain. Mungkin ada yang orang tadi kenal mengenai dengan wang ajaib. Berapa video saya lihat, lebih daripada 4 orang sudah keadaan ya. Tapi itulah, apa-apa ni kita ni mesti tabayun dulu. Kan sudah dalam surah Al-Hujurat Allah sudah berfirman kan, Yes. kan wahai orang yang beriman, apabila kamu didatangi sampai kepada kamu ni orang fasik kan membawa kabar berita, kan tadi pun dah tahu adakah berita tu benar ataupun tidak. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni tabayun, kan tabayun. Jangan sampai kita ni apa istilahnya ni sudah kita ni tekan nak baru menyesal. Bertransfer sudah duit itu kan. Tapi kita ni nampak yang saya nampak di sini, saya ni kadang-kadang memikirkan juga ni kenapa sampai orang mudah terpedaya Ya, apa-apa perkara Ustaz yang melibatkan dengan duit ni bahaya sedikit ni. Paham ya maksudnya Ustaz? Paham. Ya, kita ni sebab itu kita ni mesti tahu apa fungsi duit. Untuk apa sebenarnya duit ini, Kan untuk satu, duit ini digunakan untuk transaksi kita ni punya untuk membeli keperluan apa dan sebagainya. Itu satu. Kalau kita tahu, alhamdulillah. Di mana akan kita salurkan yang baik ataupun yang buruk. Tapi mungkin dalam wang ajaib itu, ia mengajak kita ni untuk menyalurkan kepada kebaikan belum tu Ustaz. Siapa akan membawa infak untuk membina dan sebagainya. Jadi itu mungkinlah orang tadi ni terlalu semangat kan membuat amal kebaikan, amal jariah. Jadi tapi mesti hati-hati juga. So ajaibnya di sana tuh, tadi ada berbentuk fizikal, ada bentuk Tapi yang lebih parah lagi bagi saya, kadang-kadang duit ini ia melibatkan emosi juga nih Ustaz. Emosi kita nih. Duit. Duit kan. Ada lagunya kan tuh. Allah. Duitnya. Atau lagu lama tuh Ustaz, Masya Allah. Tapi itu tuh, duit ini kalau kita ni kurang bijak dalam mengawalnya, ia kan apanya orang kata ni terbawa emosi kita ni Ini mudah saya lah para penonton saya bagi contoh lah. Ini saya ada membawa beberapa duit saya pelang banyak belum terima Ustaz cuma juga. Belum terima. Ni bayangkan ni kita nampak ni saya bawa duit ni. Ni saya akan melihatkan macam mana emosinya kita ni dengan duit ni Okey Ustaz, kalau saya bagi Ustaz RM1, apa yang boleh Ustaz buat ni RM1 tadi? Nasi katoknya kali ni. Okey, nasi katok RM1. RM1. Okey. Kalau sekiranya saya bagi Ustaz RM5, apa kan Ustaz buat ni RM5 tadi? Ini ada minuman. Minuman. Lagi? Campur minuman. Beli kerupuk sedikit. Bagi nyaman. Bagi nyaman. Jadi RM6 sudah kan tak? Kalau kita ni dapat lagi RM10. Kaya. Nah, RM10. Ni apa kan Ustaz buat ni RM10 ni? Jadi Ustaz 16 sudah tak? Banyak kan dibalik. Apa contohnya Ustaz? Bukan lagi nasi katok tuh. Makan di restoran. Makan di restoran. Membawa lagi tuh kawan minum. Belanja minum tu saudara. Dan banyak kan dibalik lagi. Boleh kembali macam kita ni yang harga nilai value itulah. Apalagi banyak dari lepasan ni sekarang. Makin dapat lagi tadi balik lagi. Ini baru RM10, RM16. Campur lagi. Nah. 10. Kalau naik lagi RM10. Nah. Jangan tersetih. Ini orang beriman ni. Masya Allah. Nah, belum lagi sampai. Kalau sekiranya sampai RM100, RM1,000, RM10,000 dan sebagainya. Tergoda nih rasanya. Kan, tergoda kan. Even Ustaz sendiri saya perhatikan tadi, masa RM1, Ustaz cakap nasi katok saya. Kemudian saya bagi RM5, makin banyak lagi Ustaz cakap. Kemudian saya bagi lagi RM10, makin banyak Ustaz cakap. Makin banyak impian lah tu, Pak. Nah, kan kemahuan kita ni. Artinya emosi kita itu semakin, aku mau something. Saya faham. Sebab ada di antara yang pernah saya tanyalah, yang mangsa tu kan kadang-kadang, ada di antara habis dorang ni, kenapa mudah terpedaya? Sebab desperate. Desperate untuk apa? Bayar hutang. Siapa nak mau? Katanya kalau sekiranya melabur arah wang ajaib itu 200,000 dalam masa 2 jam jadi 300,000 juta. Itulah sebab itu kita ni bila melibatkan duit ni borsi belum terima Ustaz cuma itu juga. Kalau terima Ustaz banyak pelang saya bawa ni bagi contoh saya lah. Tapi itulah bayangkan lagi sekali podcast deh. Lagi sekali masya-Allah Allah. Tapi itulah kita ni bila apa-apa yang melibatkan kewangan ni khususnya tadi tu wang ajaib itu kita ni mesti pandai mengawal emosi kita ni. Kadang-kadang disebabkan oleh keadaan kehidupan kita ni lah. Emosi kita ni tunda terkawal. Karena offer tah. Kalau tuan katanya puan masukkan RM300 dalam masa 2 jam jadi 300,000. Wah, jadi emosi kita ni pun macam aku mau ni. Bila makin banyak ada aku mau ni. Itulah kita ni. Jadi apa-apa melibatkan kewangan ni mesti kita ni pintar sebenarnya terutama sekali emosi kita ni. Kawal emosi kita ni. Kalau kita ni perhatikan duit ada masalah sebenarnya Ustaz. RM1 ada masalah. Tadi sampai RM1 mana mengamuk RM1 ni. Kan? Emosi pun ada, akal pun ada. Bila ternyampai RM5 pun tetap RM5, RM10 tetap RM10. Tapi sebenarnya yang bermasalah itu kita ni Kita ni yang masalah.
Kan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan apa Ustaz kita ni akal untuk kita ni berfikir. Jadi apa-apa ni sebelum kita ni bertindak untuk kan ikut wang ajaib ni, fikir dulu ataupun kita ni tanya dulu. Kalau tanya kenal orangnya, kan boleh direct tanya arah saya sendiri kalau sekiranya tuluslah kan menelpon ke Ataupun apa nelpon tanya ke pejabat pejabat dan apa. sebagainya, tanya sebelum kita ni bertindak, tanya dulu adakah ini benar ke tidak. Tapi kalau sekiranya kita ni sudah bertindak mentransfer dia tu, apa boleh buat? Yang boleh kita ni buat dah lain dah bukan report ke polis. Kemudian kalau sekiranya kita mentransfer, masa ni pandai lagi Ustaz, bukan lagi pakai bank, disuruhnya pakai apa namanya ni, yang Apa yang kita ni pengantaran duit tadi pengantaran bang, duit. yang di kedai-kedai, jangan di kedai. Dorang suruh atur gitu, Allah tu kalau sekiranya terjadi payah ditarik tu. Tapi atulah, kalau sekiranya bis kita terkena dengan scam wang ajaib ni, saya sarankan jangan malu, jangan takut, report ke polis. Dan daripada report polis itu mungkin ada kena bagi statement dan sebagainya laporan, cuba kita diusahakan untuk membawa statement itu ke bank kah ke manakah. Mana tahu duit kita tu Ustaz, mana tahu kan duit tanya tu boleh masih diselamatkan bah. So setahu saya kalau sekiranya bank Brunei kalau ditransfer ke bank luar, dia mana taruh seputong tu Ustaz. Dia ada floating dulu tau. Floating dalam masa 3 ke 5 hari waktu bekerja. Tapi mungkin kalau sekiranya kita ni bertindak segera, mungkin boleh diselamatkan Ustaz. Jadi apa-apa ada kan Ustaz sambung lagi? Cakap sedikit ke apa kah? Kalau dari saya, barang ani wang ajaib ni, disebabkan itu kita ni satu memerlukan kan. Kadang-kadang kita ni memerlukan duit itu bah, memerlukan sekiranya RM1 tani laborkan, and then tani dapat pulangan yang 2.000. Masya Allah. Satu Allah perkara yang mustahil dalam masa yang singkat. So perkara yang mustahil dalam masa yang singkat ini, kalau boleh kena namakan kadang ini skema. So di mana kita ni benar memerlukan duit atau tadi memerlukan, tapi salurannya tu kita ni tidak tahu. Salurannya tu kita ni tidak tahu. Apa dibuatnya? Apa dibuatnya? Wang ajaibnya ia menggunakan dengan apa di sana tu? Dan lain tu disebutnya nama-nama buat yang pesantren, nama-nama kiai, kiai, nama-nama ustaz-ustaz yang famous satu untuk mewujudkan wang ajaib itu. Sedangkan mewujudkan wang ajaib ini saja bercetak. Andai kata wang ajaib itu dicetaknya RM1 ni, ajaibnya dicetaknya kan berserial number ni. Kalau kita ni lihat, macam mana kan membuat serial number tu? Bukan semudah tu. Bukan semudah tu. And then dia akan kena trace. Sekiranya serialnya bukan keluarannya yang pada masa itu, mungkin dikatakan ia wang palsu. So di sana kita dapat berpikir secara rasional. And then kalau kita ni dari segi akidah sebenarnya, kadang-kadang yang kena ni bukan dicelang-celang orang orang-orang yang kita ni orang yang rajin-rajin ke masjid, orang-orang yang mengamalkan ilmu agama, ibadatnya yang taat. Tapi tekanan juga bukan apa disebabkan, bukan saya cakap akidahnya tu kurang, tapi kita ni lupa kadang-kadang lupa bahwa barang ni kita ni meminta sesuatu itu bukan apa Ustaz, kalau doa ni bukan semestinya dikabulkan hari ini dan berbentuk zahir. Mungkin lain lagi, Allah ganti dengan gantikan yang lain lagi. Di sini ini yang memerlukannya ada lagi satu statement kadam gantinya. Kena ugut dengan kadamnya. Iya ada ceritanya, ada di antara bis dorang yang jadi mangsa nih. Sudah yang mentransfer duit contohnya 300.000 dan sebagainya kan. Dorang ini kena ugut lepas itu. Ya, kalau sekiranya lepas aninya kau nak transfer lagi nya kan ku sihir nih kau aninya. Kan ku antar kadam macam-macam lah. Jadi Ustaz, dorang ini rasa dia takut dia. Jadi bila timbul rasa takut Ustaz, mengantar dia lagi. 203 cuma itu Ustaz. Kan, ini masalah nih Pak. Karena gertak banyak orang katanya, karena ugut. Gertak yang berbentuk yang tenigalar pahaman-pahaman yang sakti kah? Kalau saya menggalar sakti yang menggunakan agama itu sebagai ugutan. Ini bukan agama lagi itu ugutannya tu. Khadam ini bukan. Dalam Islam tadi tidak akan pakai khadam. And then kalau kita ni nanti ke next part lagi tadi membincangkan tentang akidah ni. Selalunya ajaran-ajaran yang macam-macam ada ni, ajaran yang wang ajaib, wang sesat apa ini kan dan sebagainya yang berbentuk scam ataupun bukan saja wang ajaib. Kadang-kadang dia tidak memakai wang. Kita ni membeli satu barang atau contohnya batu-batuan, batu-batu akik atau
dengan harga sekian-sekian untuk mewujudkan wang ajaib. Sana sudah ada penipuannya. Batu-batu itu berasal daripada orang-orang jua, and then tadi membeli dengan harga ni, tadi bagi arah orang ni untuk membuat wang ajaib itu, and then sudah dibagi prosesnya, dah dapatnya. Memang ada salah seorang bis kita ni jadi tamaknya. Itu ada pengalaman orang yang so di sini yang kita lihat, bila kita ni memerlukan keperluannya kita ni, duit ni keperluan ni. Ini tadi nasi RM1, nasi katok, yes keperluan mau makan. RM10 angkat lagi, banyak tuh. Satu ujungnya kemahuan tu, kemahuan tuh. Dia memakai nafsu kita ni, and then dia memakai agama. Tadi percaya ada barang-barang macam ni. And then kalau tadi nak membuat, tadi sudah membagi, and then kita transfer lagi, yang nak membuat, kirimkan khadam. Jangan takut. Dah benar tu, Ustaz. Dah benar. Ya saja tu. Saja. Enggak tak. Diorang ni banyak memakai, kita ni punya, kalau kita ni ikut, bukan hipnotis. Dia main psikologi, psikologi kita ni, pemikiran kita ni. Kira pugai gitu, hanya tadi. Tapi dengan modernnya. Okey. Berapa minit ke? Alhamdulillah. Dah lagi lama ni, Ustaz. Next lagi sekarang, kita ni berbincang hal ni. Kalau ada support dari bis kita, tadi membincangkan tentang, bukan saja wang ajaib, tadi bincangkan sama Ustaz ini tentang dari wang ajaib ni sebenarnya ada ajaran sesat kan di sana tuh. So, ajaran-ajaran agama kita ni takkan ada nih wang ajaib mewujudkan. Apalagi kalau kita ni di Brunei Darussalam, kita ni sudah ada panduan SOP-nya, tadi sudah fatwa. Dah kan ada tadi diajarkan wang ajaib dalam agama kita ni. Yang ada hanya kita ni bersedekah, Allah akan membagi kita ni kebajikan. Itu lebih ajaib sebenarnya tu. Pahalanya lebih banyak, account banknya pun kaya di akhirat nanti, insyaAllah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Jadi itu saya sebagai kesimpulan, hati-hati bis kita lepas ni. Saya beritahu awal-awal banyak sudah tu video wang ajaib itu, lebih daripada 6 sudah. Termasuk orang lain lah yang jadi mangsa. Bukan kita hanya itu, Ustaz. Bukan, kalau ada lagi orang lain lah, Ustazah di sini pun ada juga. Tapi itulah, berhati-hatilah bis kita dengan video wang ajaib itu. Bukan hanya setakat wang ajaib, ada lagi yang lain lah. Kan apa-apa saja yang melibatkan usen duit kita ni, berhati-hati bis kita, jangan terlalu ikut emosi bis kita itu. Saya faham mungkin ada di antara kita ni yang hidup sekarang ni mungkin terdesak masalah kewangan dan sebagainya, tapi hati-hatilah kita ni. Kan Allah kurniakan kita ni akal untuk berfikir, Allah kurniakan kita ni mulut untuk berkata-kata, jangan malu, jangan segan, tanyalah dulu, cari kebenarannya, sama ada yang benar ataupun tidak. Yang penting sebelum bertindak, sebelum kita ni transfer duit kita ni, tabayun terlebih dahulu. Pastikan kebenarannya tu. Kalau sekiranya benar, berdaftar dengan kerajaan kita ni, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya karena ada sudah red apa namanya tu? Red flag, macam itulah istilahnya, macam ada sudah orang kita ni kena blacklist sudah apa, berhati-hati di sekitar semua, insya-Allah. Allahuakbar. Tambah lagi bukan saja yang kita ni wang ajaib ni tentu wang. Ada lagi satu, yang kita ni scan. Kita ni minta scan. Ini wang lagi ajaib ni. Usulnya ingin minta wang ajaib, tapi ada harga, tahu bis kita dia men-scan penyakit-penyakit melalui online atau. Ini adalah satu skema je ni. Satu skema. Macam kita akan mencek, bagi saya namanya, bagi saya gambar, aku mencek penyakit. Saya menceknya penyakit bis kita tu nya. Pas tu ya live TikTok tu, Ustaz, live TikTok split screen. Ya. Skema ni ada saya melihat tu video tu. Tadi sen 100. Okey. Kalau mau lagi dalam penguriknya, apa penyakit bis kita, sen lagi 100. Nah, lagi tes skema tu. Sedangkan barang tu tadi ada di hospital kalau kami scan kalau terus terang aja tu. Agak emergency. Iya. Okey, kesimpulannya jangan mudah percaya apapun yang ada di media sosial. Tabayun dulu, cek dulu betul-betul, lihat siapa orangnya, kalau boleh dihubungi, and then kalau ada laporkan segera ke balai polis ataupun ke mana-mana jabatan yang berpihak lah, yang berwajib. Jangan takut, jangan malu. Jangan takut, insyaAllah. Jangan sampai kita ni putih mata. Duit yang batah tadi kumpul, hilang cuma itu saja. Disebabkan kemahuan, kenapsuan kita ni tu. Okey, insyaAllah kita ni tutup podcast pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.